Baiklah, kita masuk kepada bab yang kelima iaitu tajuk ubahan. Di dalam tajuk ini terdapat 3 subtopik iaitu ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan tercantum. Kita lihat dulu subtopik yang pertama iaitu ubahan langsung. Di dalam ubahan langsung, keyword bagi soalan ini ialah berubah secara langsung. Simbol ubahan, sebelum cikgu pergi lebih lanjut kepada ubahan langsung, kita lihat dulu simbol ubahan. Simbol ubahan ditulis dalam bentuk simbol sebagai simbol alfa. Contohnya, jika soalan itu diberi dalam ayat yang berikut. Diberi Y berubah secara langsung dengan X, maka ianya ditulis dalam bentuk simbol sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Maka Y berubah secara langsung dengan X apabila ditukar dalam bentuk persamaan, ia ditulis sebagai Y sama dengan K darab X, di mana K ialah suatu pemalar. Maka ingatlah, daripada ayat kita tukar ke dalam simbol ubahan, daripada simbol kita perlu tukar kepada persamaan. Bila tukar kepada persamaan, simbol sama dengan, kita terus letak perkali K, lepas tu baru soalan. Maka kalau Y berubah secara langsung dengan X, bila ditulis dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan KX. Kita lihat kepada contoh yang pertama. Soalannya, diberi Y berubah secara langsung dengan X, cari hubungan antara X dan Y. Keyword di sini adalah dia nak kita cari hubungan antara X dan Y. Apa maksud hubungan? Hubungan bermaksud kita menukarkan daripada ayat ke dalam bentuk simbol ubahan. Jadi, jawapannya akan jadi Y berubah secara langsung, simbol ubahan X. Contoh yang kedua, diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Cari hubungan antara H dan X. Kalau kita lihat di sini, maklumat yang diberi adalah H berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kamu perlu tafsirkan apakah yang dimaksudkan kuasa 2X. Di sini awak pelajar-pelajar kena hafal lah apa itu kuasa 2X kalau ditukarkan ke dalam bentuk simbol. So, kena ingat kuasa 2X apabila ditukarkan ke dalam bentuk ayat matematik, dia akan jadi X kuasa 2. Kalau punca kuasa 2X, dia akan jadi simbol punca kuasa 2X. Maka untuk soalan nombor 2 ni, contoh yang kedua ni, jika H berubah secara langsung dengan kuasa 2X, maka hubungannya akan jadi Y simbol ubahan X kuasa 2. Baiklah, untuk contoh yang kedua ini, pelajar-pelajar diminta untuk mengungkapkan ubahan yang diberi dan mencari nilai K itu. Kita lihat contoh yang kedua ini. Diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan diberi H sama dengan 45 apabila X sama dengan 3. Ungkapkan H dalam sebutan X. Dalam soalan ini, nilai H dan nilai X diberi kerana kita akan gunakan nilai-nilai tersebut untuk mencari nilai pemalar K. Daripada nilai pemalar K yang diperolehi, maka kita akan dapatlah mengungkapkan persamaan tersebut dalam sebutan yang diminta. Okey. Dalam soalan ini, diberi H sama dengan 45 apabila X sama dengan 3. Jadi, langkah pertama kita adalah mentafsir ayat yang diberi ke dalam bentuk simbol ubahan. Maka H berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Jika ditukarkan ke dalam bentuk simbol, dia akan jadi H simbol ubahan X kuasa 2. Apabila kita hendak mencari nilai K, maka kita perlulah menukarkan hubungan ini ke dalam bentuk persamaan. Maka
hubungan yang ditukarkan menjadi persamaan akan menjadi H sama dengan KX kuasa 2. Setelah kita menukarkan ke dalam bentuk persamaan, kita perlu menggantikan nilai H dan nilai X dengan nilai yang telah diberikan. Maka kita tukarkan H dengan 45 dan X sama dengan 3. Daripada situ, kita permudahkan, kan kita dapat nilai K sama dengan 5. Setelah kita dapat nilai K sama dengan 5, maka kesimpulan yang diperolehi adalah H sama dengan 5X kuasa 2. Itulah jawapan akhir kita apabila diminta kita mengungkapkan H dalam sebutan X. Contoh terakhir ini meminta kita untuk mencari nilai G apabila nilai H-nya diberi. Okay. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah maklumat yang telah diberikan. Diberi G berubah secara langsung dengan kuasa 3H dan G sama dengan 9 apabila H sama dengan 3. Jadi untuk kita mencari nilai G, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah menukarkan ayat G berubah secara langsung dengan kuasa 3H ini ke dalam bentuk simbol ubahan. Maka kalau kita tafsirkan G berubah secara langsung dengan kuasa 3H ini, bila kita tafsirkan ke dalam bentuk simbol ubahan, ianya akan menjadi G simbol ubahan H kuasa 3. Maka kita tahulah kuasa 3H itu, bila kita tukarkan ke dalam ayat matematik, dia akan jadi H kuasa 3. Daripada situ, kita perlu menukarkan simbol ini ke dalam bentuk persamaan. Bila kita tukar sahaja ke dalam bentuk persamaan, maka kita punya ayat matematik akan jadi G sama dengan KX kuasa 3. Di sinilah kita gunakan nilai maklumat lengkap yang diberikan itu untuk mencari nilai K. Maka langkah yang ketiga, kita menggantikan nilai G dengan 9 dan nilai H dengan 3. Maka persamaan yang kita perolehi adalah 9 sama dengan K darab 3 kuasa 3. Dan apabila dipermudahkan, kita dapatlah nilai K sama dengan 1/3. Dari situ, kita dapat mengungkapkan G dalam sebutan H menjadi G sama dengan 1/3 H kuasa 3. Cuma jalan kerja kita tidak berakhir di situ. Soalan meminta kita mencari nilai G apabila H sama dengan 6. Maka kita perlu menggantikan nilai H dengan 6 untuk mencari nilai G. Maka setelah digantikan nilai H dengan 6, maka kita akan dapat nilai G, jawapan akhir kita sama dengan 72. Baiklah. Di sini cikgu berikan 4 soalan sebagai latihan pengukuhan. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat buat supaya apa yang telah kamu pelajari tadi akan dapat lebih difahami.